Okay, so kita sambung yang ini. Nak kurangkan rintangan gegelung, okay, pastikan dawai kuprum, guna dawai kuprum dan juga pastikan dia tebal. So bila dia tebal, rintangan dia rendah. Kalau guna nipis, rintangan dia tinggi. Jadi guna dawai kuprum yang tebal. Okay, next. Punca kehilangan tenaga dalam transformer adalah ni, berlaku arus pusar. Okay, apakah itu arus pusar? Okay, arus pusar dia macam ni kita tengok The video transformer ni. core helps to effectively. Okay. Okay, arus pusar. Okay, apakah itu arus pusar? Okay, sepatutnya bila dalam transformer, okay, bila gegelung primer ni, kan medan magnet dia berubah-ubah, kan ni gegelung primer, medan magnet dia berubah-ubah, dia akan hasilkan arus aruhan. Dan arus aruhan tu dia akan mengalir pada dalam gegelung sekunder ni. Okay, tapi arus aruhan yang terhasil tu dia tak mengalir pada gegelung sekunder, dia akan berpusar-pusar di teras besi lembut. Arus dia berpusar-pusar. Okay, itu yang menyebabkan transformer tu dia tak unggul, tak cekap sebab arus yang terhasil, arus aruhan yang terhasil dia tak mengalir pada gegelung sekunder tapi dia berpusar-pusar di teras besi, di teras besi lembut. Okay, contoh video lain adalah seperti ni. Okay, contoh video lain kejap. Okay, arus pusar. Nama lain untuk arus pusar. Okay, kalau dalam English kita panggil arus pusar adalah eddy current. Okay, eddy current. Jadi kat sini kamu akan nampak arus berpusar dia akan berpusar-pusar di teras besi lembut tu ya. Dia berpusar-pusar di teras besi lembut. Okay. Okay, jadi macam mana nak atasi masalah ni? Jadi kita kena guna teras besi lembut yang berlamina. Okay, yang berlamina. Apa maksud teras besi lembut yang berlamina? Dia ada kepingan-kepingan. Okay, kalau contohnya kalau macam ni teras besi lembut yang seketul macam ni, seketul besar macam ni. So kita buat kepingan besi lembut yang berlamina, maksudnya dia berkepingan. Okay, dia berkepingan. Kemudian kita cantumkan dia. Okay, supaya taklah berlaku arus pusar. Okay. Jadi arus tu akan betul-betul lah mengalir pada gegelung sekunder. Jadi macam nak buat kepingan besi lembut yang berlamina. Okay, contoh dia macam ni lah dalam video ni. Okay. Okay, macam nak buat kepingan besi berlamina. Kan kepingan besi lembut berlamina. Macam ni lah. Kepingan-kepingan nipis ni kita cantumkan dia. Okay. So ni lah kita panggil kepingan besi lembut berlamina. Okay, kita cantumkan dia. Okay. Kan kalau kamu nampak kat sini kan dia berkepingan kan. Dia ada kepingan-kepingan dia. Okay, kita cantumkan lah. Macam ni, okay. So tak adalah berlaku arus pusar. Okay, next. Okay, dari segi ni teras besi lembut tu kita kena guna teras besi lembut sebab apa? Sebab dia mudah dimagnetkan dan diniah magnetkan ya. Sebab tu kita guna teras besi lembut. Okay, supaya dia mudah dimagnetkan dan diniah magnetkan. Okay, tu dari segi aspek ni lah pemagnetan dan peniah magnetan teras. Okay, lagi satu punca kehilangan tenaga dalam transformer adalah berlaku ni kebocoran garis-garis medan magnet. Okay, kenapa boleh berlaku kebocoran garis-garis medan magnet ni? Sebab kalau kamu tengok dalam video ni, okay, contohnya video yang ni. Okay, sekejap. Okay, contoh ni gegelung primer.
Okey, ni gegelung primer. Ni gegelung sekunder. Okey, gegelung sekunder. Okey, so gegelung primer dengan gegelung sekunder ni dia jauh dia jauh, dia ada gap. So bila dia jauh akan berlakulah kebocoran medan magnet. So macam mana nak atasi kebocoran medan magnet ni kebocoran garis-garis medan magnet ni. So kita kena bagi dia duduk dekat. Okey, gegelung primer dengan gegelung sekunder ni kena bagi duduk dekat. Okey, macam mana cara nak bagi dia duduk dekat? Caranya adalah kita kejap Okey. Caranya kita lilitkan gegelung sekunder di atas gegelung primer. So yang color merah ni gegelung sekunder. Gegelung sekunder, yang biru tu adalah gegelung primer. So kita lilitkan gegelung sekunder di atas gegelung primer. Macam ni. Okey, jadi tiadalah berlaku kebocoran garis-garis medan magnet sebab kita terlangkupkan dia kan. Kita terlangkupkan gegelung primer tu dengan gegelung sekunder. Dia bercantum macam ni kan. So tak adalah berlaku kebocoran medan magnet. So sebab tu dalam handout ni kata lilitkan cara nak atasi kebocoran garis-garis medan magnet ni, kita melilitkan gegelung sekunder di atas gegelung primer. So itulah cara nak buat transformer yang unggul. Okey, jadi next class kita akan bincang contoh 5 dan contoh 6 ni. Okey, itu saja kelas. Terima kasih.